Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Musi dan juga pihak jawatan kuasa, surau, pimpinan daripada semua peringkat, ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamu dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah. Allah Taala masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama kita salat berjemaah. Moga-moga tuan-tuan Allah Taala bagi kekuatan sama-sama kita istiqamah dengan salat jemaah dan juga amal yang baik, insya-Allah sampai ke akhir hayat kita. Insya-Allah tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sambung penghayatan dalam surah Al-Hujurat. Sambungan kita pada hari ini pada ayat yang ke-9 dalam Quran bersama Asmani pada muka surat 516, insya-Allah. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, sambungan ayat yang ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Dan apabila ada dua golongan orang beriman yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu daripada keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, yakni kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyintai orang-orang yang berlaku adil. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ayat yang ke-9 ini kita boleh melihat beberapa pengajaran. Yang pertama, bila Allah Ta'ala sebut tentang apabila dua kelompok ataupun kumpulan orang beriman yang berperang. Tuan-tuan, walaupun pada hakikatnya berperang ni benda tak baik, berperang ni satu benda yang salah, tetapi di sini mereka masih lagi digelar sebagai orang yang beriman. Maksudnya tuan-tuan, tidak hilang imannya, status berimannya apabila berlakunya perperangan di antara dua kelompok ini. Walaupun kita sebut tadi perang ini benda tak baik. Dan digambarkan dalam ayat ini tuan-tuan, yang berperang ialah orang beriman dengan orang beriman. Bukan soal orang beriman dengan orang kafir. Maksudnya peperangan di antara orang yang beriman ini adalah benda yang tak mustahil boleh berlaku. Bahkan sejarah telah membuktikan zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang Siffin, perang Jamal yang berlaku zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah. Tuan-tuan, yang kita tidak mahu nak mengatakan bahawa satu kelompok ini beriman, satu kelompok lagi kufur pada Allah. Tidak semata-mata. Siapalah kita nak menghukum mereka? Bahkan mereka yang terlibat itu bukan calang-calang orang. Sebab itu tuan-tuan, kita melepaskan diri kita daripada menghukum di antara dua kelompok ini. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui apakah hikmah di sebaliknya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran mengajar kita apakah langkah yang sewajarnya sekiranya berlakunya peperangan orang beriman dengan orang beriman. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran sebut fa aslihu bainahuma, damaikanlah di antara kedua yang berperang tadi. Namun sekiranya ada satu kelompok yang zalim terhadap kelompok yang lain, maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab kita adalah memerangi golongan yang zalim itu
sehinggalah mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis tuan-tuan, Nabi sebut, tolonglah saudara kamu yang dizalimi dan juga yang berbuat zalim. Sahabat menggambarkan, sahabat tahulah kalau tolong orang yang dizalimi, sahabat kata kami faham. Tapi macam mana pula menolong orang yang zalim? Tuan-tuan, bukan bermaksud tolong dia buat kezaliman lagi, tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tolong hentikan kezaliman dia. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah mereka dengan adil dan berlaku adillah kepada mereka. Tuan-tuan, bila sebut tentang berlaku adil, ini adalah perintah yang penting. Bahkan adil itu adalah benda yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut adil, lawannya zalim. Zalim ni tak tunggu benda besar-besar jadi pemimpin besar-besar, tapi kadang-kadang tuan-tuan zalim kita dalam kelompok sesama kita. Dan tidak berlaku adil bagi sebahagian orang dalam keadaan tidak berlaku adil sesamanya. Sedangkan Al-Quran sebut dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ila al-akhir ayat. Allah Ta'ala perintahkan orang beriman supaya berlaku adil lah. Jangan sampai kebencian kita kepada satu kaum menyebabkan kita tidak berlaku adil. Oh, semata-mata kerana dulu kita ada dendam dengan dia, dia buat betul pun kita kata salah, jadi dia buat salah, lagi-lagilah kita kata salah. Kita tidak berlaku adil kerana sifat kebencian kita kepada satu kelompok. Quran ingatkan kita, jangan sampai kebencian kita kepada satu golongan itu menyebabkan kita berlaku tidak adil terhadap mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Allah Taala itu menyukai orang-orang yang adil. Di sebalik ayat ini tuan-tuan ada beberapa pandangan. Setengah riwayat menyebut tentang asbabun nuzul di sebalik ayat ini ialah kisah satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicadangkan oleh sahabat, jumpalah Abdullah bin Ubay. Awal-awal selepas hijrah, Nabi dicadangkan untuk berjumpa dengan Abdullah bin Ubay. Ini sebagai salah satu strategi politiknya. Kenapa? Sebab Abdullah bin Ubay ini antara orang yang berpengaruh di Madinah ataupun Yasrib sebelum itu. Tuan-tuan, kiranya Abdullah bin Ubay ni kira sikit lagi jadi macam raja di Madinah lah. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai, pengaruh dia semakin hilang, semakin hilang. Apa yang berlaku? Ramai yang beriman mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ada pengaruh pada asalnya. Jadi ada sahabat cadangkan supaya Nabi berjumpa dengan Abdullah bin Ubay. Maka Nabi pun pergi menaiki himar, keldai. Bila mana tuan-tuan, keldai Nabi itu dah mendekati kawasan ada Abdullah bin Ubay tadi, Abdullah bin Ubay berungut, jauhkanlah keldai kamu. Jadi dia anggap bahawa keldai itu sungguh busuk. Jadi dia suruh Nabi, jauhkanlah keldai ni yang berbau busuk. Jadi sahabat Nabi bila dengar Nabi dikatakan demikian, keldai Nabi busuk gitu begini, apa yang berlaku? Sahabat tadi pun balas balik. Dia kata sesungguhnya bau keldai ini lebih wangi daripada bau kamu, wahai Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan, memang anginlah Allah bin Ubay masa itu marah. Maka tuan-tuan, bila berlaku begitu, ada pula kelompok yang bersama dengan Abdullah bin Ubay ni tak puas hati, berlaku pergaduhan sehingga riwayat menyebut tuan-tuan, kata memukul dengan pelepah tamar dan sebagainya. Maka turunnya ayat ini sebagai panduan apabila berlakunya pertembungan dua kelompok orang yang beriman, maka solusinya ialah damaikanlah dulu. Namun sekiranya satu kelompok ini zalim terhadap kelompok yang lain, maka kelompok itu haruslah diperangi sehinggalah mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikaitkan ianya adalah berkaitan dengan kisah suami isteri yang pada asalnya mereka kelompok lain-lain. Dari sudut orang kata kelompoknya, kaum mungkin orang kata, kita tahu lah orang Arab ni dia ada orang kata puak-puak dia.
Bila jadi suami isteri sampai peringkat tuan-tuan adalah suami itu menghalang si isteri untuk menziarahi keluarganya dan sebagainya. Tuan mengadu pada keluarganya dan hampir berlaku pertembungan dua kelompok, dua keluarga ini masing-masing nak mempertahankan wakil keluarga mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebut di sini bagaimana hal demikian adalah benda yang tidak mustahil. Bukan kata peperangan ataupun pertumpahan darah ataupun kita kata pertembungan ini berlaku di antara orang beriman dengan orang kafir, bahkan kadang-kadang berlaku juga pertembungan orang beriman dengan orang beriman. Maka tuan-tuan kita kena kenal pasti, memilih langkah yang sepatutnya, dan kalau tidak mahu berdamai juga dan mungkin ada satu kelompok yang menzalimi kelompok yang lain, maka tindakan harus kita ambil terhadap kelompok yang zalim itu agar mereka kembali kepada perintah Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah kepada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini tuan-tuan menggambarkan tentang hakikat orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita orang beriman itu adalah bersaudara. Ia tidak terbatas hanya semata-mata kerana darah daging keturunan. Ia tidak terbatas hanya semata-mata kerana landscape politik. Tidak terbatas hanya semata-mata kerana geografi, tetapi atas dasar iman. Maka di mana pun orang beriman itu berada, mereka tetap adalah bersaudara. Sebab itu tuan-tuan kena ada rasa sensitiviti. Bila mana saudara-saudara kita, bekas Presiden Mesir yang telah digulingkan, Morsi yang telah digulingkan nak dihukum dengan hukuman yang begitu kejam, termasuklah Dr. Yusof Qardawi dan juga sahabat-sahabat ikhwan yang lain, maka kita kena menunjukkan solidariti kita bersama dengan mereka, kerana kita tahu mereka adalah di pihak yang berada di landasan yang benar, dan mereka adalah rakan saudara kita seagama kita. Begitu juga tuan-tuan dalam tempoh beberapa hari ini gempar dengan isu Rohingya. Tuan-tuan, walaupun warna kulit yang berbeza, asal keturunan yang berbeza, bahasa yang berbeza, namun tuan-tuan di atas dasar iman kita kena merasai sensitiviti kita. Kalau kita melihat kepada kisah asbabun nuzul di sebalik peristiwa atau di sebalik surah Rum contohnya, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin ila akhir ayat. Diriwayatkan bahawa apabila turunnya ayat dalam surah Rum tadi, awal surah Rum tadi, yang menyatakan bahawa telah tewasnya tentera Rom, Quran menceritakan bahawa tentera Rom telah ditewaskan. Yang menewaskan mereka pada ketika itu ialah Parsi. Apa yang berlaku pada ketika itu? Nabi dengan para sahabat bersedih. Kenapa mereka bersedih? Kerana tuan-tuan, Rom, tentera Rom, di kalangan orang Rom ialah golongan Ahlul Kitab. Manakala Parsi yang menewaskan mereka ialah kelompok Majusi. Walaupun Ahlul Kitab, tapi sedikit sebanyak ada hubung kait satu ketika dahulu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat ini tuan-tuan, sahabat bersedih, musyrikin bergembira. Sebab tuan-tuan, musyrikin Makkah kena selari dengan aliran kelompok Parsi, golongan Majusi yang menyembah api, syirikkan Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Namun bila Quran sebut tentang peristiwa akan datang, bahawa Rom satu hari nanti mereka akan kembali tewaskan Parsi. Tuan-tuan, bila turunnya berita bahawa Rom akan kembali tewaskan Parsi, Sayyidina Abu Bakar tanya, betul ke? Nabi kata, ya. Lantas tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar berani bertaruh dengan musyrikin Makkah. Satu hari nanti Rom pasti akan tewaskan Parsi. Quran sebut fi bid'i sinin, dalam tempoh beberapa tahun. Selepas 2 tahun tuan-tuan, Rom belum lagi menewaskan Parsi.
Sayyidina Abu Bakar bimbang, tanya pada Nabi. Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, kamu berjanji berapa tahun tempohnya kamu tetapkan? 2 tahun. Nabi kata, tambahlah lagi. Sebab itu ada pandangan menyebut tempohnya bila sebut fi bid'i sinin ialah antara 3 ke 9 tahun. Okey, tinggalkan, henti pada tahap itu. Timbul persoalan, kenapa sampai sahabat bersedih? Kerana tuan-tuan ada perkaitan, walaupun tidak sebagaimana Muslim yang sejati orang Islam, namun Ahlul Kitab ada hubung kaitnya dengan agama kita, ataupun agama yang benar pada hakikatnya di pihak kita. Tuan-tuan, tahap itu pun sahabat bersedih. Tahap itu pun sahabat boleh bergembira bahawa satu hari nanti Rom akan kembali tewaskan Parsi. Apatah lagi tuan-tuan, sensitiviti kita dengan orang yang confirm dah beriman sama dengan kita. Saudara-saudara kita di Palestin, saudara-saudara kita di Mesir, saudara-saudara kita daripada kelompok Rohingya yang ditindas, dizalimi walaupun di negara mereka. Maka tuan-tuan, sensitiviti dalam hati kita mesti menjiwai perasaan sedih kita terhadap apa yang diperlakukan terhadap saudara kita walaupun mereka berada di negara yang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian kerana tuan-tuan, ikatan persaudaraan di atas dasar iman kekadangnya tuan-tuan lebih kuat daripada ikatan persaudaraan di atas tali persaudaraan darah daging dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara contoh tauladan yang boleh kita ambil berkaitan dengan kisah sahabat Nabi kita yang boleh menjadi panduan. Antaranya ialah pengajaran di sebalik kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabat Ansar dan Muhajirin. Tuan-tuan, kalau tengok pada latar belakang, Allahu Akbar, dahsyat. Kalau kita lihat tuan-tuan latar belakang Ansar dan Muhajirin, sahabat-sahabat di Madinah dan juga sahabat-sahabat orang kata di Makkah satu ketika dahulu, memang tuan-tuan ada perbezaannya. Yang bila sebut tentang perbezaan ini, mungkin pada sebahagian pandangan orang mustahil untuk mereka boleh disatukan dengan mudah. Kalaulah mereka bukan Ansar dan Muhajirin dibimbing oleh Rasulullah, barangkali kalau itu berlaku pada kelompok yang lain sukar untuk disatukan hati-hati mereka. Tuan-tuan, dalam kitab sirah disebut tuan-tuan, ada beberapa perbezaan di antara kelompok Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin tuan-tuan, orang Makkah. Di sudut latar belakang tuan-tuan, orang Arab ni ikutnya susah untuk mereka tinggalkan kampung halaman mereka. Tapi kerana Allah tuan-tuan, yang susah itu mereka buat. Walaupun terpaksa tinggalkan tanah air mereka, saudara mereka, harta mereka dan sebagainya. Pada asalnya susah. Ditambah pula tuan-tuan latar belakang masyarakat yang berbeza. Digambarkan orang Makkah tuan-tuan, kita tahu mereka terlibat dengan perniagaan, perdagangan dan sebagainya. Ada pun orang Madinah pada ketika itu tuan-tuan, latar belakang sosioekonomi mereka terlibat dengan pertanian. Dari sudut adat tuan-tuan, orang perempuan di Makkah, mereka lebih banyak masanya dihabiskan di rumah, tidak terlibat dengan urusan kerja dan sebagainya. Berbeza dengan orang Madinah, bahkan mereka juga pernah terlibat dengan pertanian, bahkan mereka juga terlibat dalam membuat beberapa keputusan. Berbeza dengan orang Makkah tadi, perempuan di Makkah tadi. Tuan-tuan, di Madinah terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama, yang nampak logik akalnya macam sukar untuk disatukan. Namun tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya satukan Ansar dan Muhajirin, dan juga membuat perjanjian dengan penduduk Madinah supaya mereka sama-sama rasa bertanggungjawab terhadap Madinah. Kelompok Yahudi menguasai ekonomi di Madinah. Tuan-tuan, termasuklah perigi-perigi untuk orang minum air dikuasai oleh mereka. Ditambah pula tuan-tuan beberapa perbezaan yang lain dari sudut cuaca, barangkali orang di Madinah mudah tersebar dengan penyakit. Sebab itu tuan-tuan, pada tahun ke-6 Hijrah berlakunya perjanjian Hudaibiyah, menyebabkan sahabat Nabi dengan sahabat pada asalnya nak mengerjakan umrah mesti postpone tahun depan.
Jadi dalam peristiwa Umratul Qadha ataupun umrah ganti itu, memang disebut dalam tafsir, orang Madinah memang salah satu wabak yang melanda mereka ialah demam Yathrib. Bahkan pemimpin-pemimpin Quraisy telah doktrinkan terhadap orang Makkah bahawa orang Madinah ni orang lemah-lemah, mereka selalu sakit. Jadi dalam peristiwa Umratul Qadha itu tuan-tuan, Nabi perintahkan sahabat-sahabat, di samping pakaian ihram, kita tahu pakai ihram nampak lengan, nampak tangan, Nabi sarankan pada mereka, disunatkan pada mereka untuk berlari-lari anak 3 pusingan sambil membaca talbiyah tadi. Tuan-tuan bayangkan, macam sekumpulan tentera yang pakai pakaian yang nampak badan mereka sasa, sedang berlari-lari anak, bernyanyi lagu-lagu yang bersemangat. Orang nampak kuat. Orang Makkah tadi, mereka telah didoktrinkan oleh pemimpin mereka bahawa orang Madinah ni orang lemah-lemah. Tiba-tiba dalam peristiwa Umratul Qadha, dengan pakaian ihramnya, berlari-lari anak 3 kali masa tawafnya, siapa yang mampu lagi teruskan, Nabi suruh mereka teruskan, tak ada masalah, membaca talbiyah. Tindakan itu telah menutup kelemahan yang dianggap pada ketika itu, yang memang ada di kalangan sahabat memang terkena wabak demam Yathrib masa itu. Menutup kelemahan. Bayangkan pakaian ihram nampak lengan. Lengan ni lambang kekuatan. Sebab tu dalam cerita Piramli, bila Ramli nak bergaduh dengan Sarid dia sinting lengan baju. Dia tak sinting seluar. Sebab memang tangan itu simbolik pada kekuatan. Jadi terkesan. Jadi ia menjadi satu perang saraf, saiwa kepada penduduk Makkah bahawa sebenarnya orang beriman, orang Madinah, orang yang kuat-kuat. Jadi tertutuplah kelemahan tadi. Takutnya penduduk Makkah sehingga mereka berlari-lari sembunyi di sebalik bukit-bukit di Makkah. Datang pemimpin Quraisy bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta mereka cepat-cepatlah kerjakan umrah keluar daripada Makkah sebab orang Makkah takut dengan kekuatan umat Islam. Baik itu juga tuan-tuan, ia terkesan dalam peristiwa pembukaan kota Makkah. Tidak berlaku pertarungan yang sengit sebab musyrikin Makkah berasa serba salah nak lawan dengan orang beriman yang dilihat kuat. Kembali kepada cerita tadi tuan-tuan, memang ada wabak penyakit. Sehingga dalam kitab sirah sebut, Sayyidina Abu Bakar juga terkena wabak penyakit. Sehingga digambarkan hampir membawa maut, namun Allah Ta'ala menyelamatkannya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Makkah semakin hari semakin bertambah. Berhijrah ke Madinah, yang telah menyebabkan sedikit sebanyak tuan-tuan tanah pertanian yang semakin berkurang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun Nabi satukan Ansar dan Muhajirin di atas dasar iman. Mereka disatukan. Macam mana kaedah yang Nabi buat? Antaranya tuan-tuan, yang pertama, pembinaan masjid. Batu pentingnya masjid. Nabi sampai di Yathrib, di Quba, Nabi bina masjid. Nabi sampai di Yathrib ataupun Madinah, Nabi bina masjid. Menggambarkan bahawa plan transformasi ummah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu bermula dengan masjid. Samping itu Nabi mengikat perjanjian dengan orang Yahudi supaya mereka tak buat kacau. Walaupun mereka beberapa kali mencabut perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama kita lihat Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Macam mana tuan-tuan, seolah jadi macam keluarga angkat lah. Berapa orang Muhajirin ni tinggal di rumah orang Ansar. Muhajirin ni disatukan, jadi macam keluarga angkat. Mereka tak buat tempat komuniti baru. Tak adalah orang Muhajirin pindah ke Madinah, mereka cari satu tempat tepi-tepi bukit ke apa, oh ini perkampungan Muhajirin. Tidak, Nabi satukan mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu mari kita tengok tuan-tuan, orang Muhajirin tuan-tuan, mereka dimuliakan oleh Allah kerana mereka adalah kelompok yang sanggup berkorban apa saja, tinggalkan kampung halaman, harta dan sebagainya, semata-mata kerana hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada kedudukan mereka. Maka tuan-tuan, tak kurang hebatnya sahabat Ansar yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi contoh tauladan yang boleh kita contohi antaranya daripada kelompok Ansar, bagaimana mereka meraihkan sahabat-sahabat Muhajirin yang berhijrah daripada Makkah. Dan contoh tauladan mereka inilah yang boleh kita ambil daripada konsep ayat yang kita bacakan tadi.
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Macam mana nak tengok sikap sifat mereka ini tuan-tuan? Antaranya tuan-tuan kita boleh semak dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-9. Surah Al-Hashr juzuk yang ke-28 ayat ke-9, muka surat 546. Dalam ayat yang ke-9 ini tuan-tuan, digambarkan kemuliaan sahabat-sahabat Ansar. Bahkan tuan-tuan, digambarkan tuan-tuan macam mana sikap mereka terhadap sahabat Muhajirin. Kita tengok ayat yang ke-9 surah Al-Hashr. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim." Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni golongan Muhajirin. Jadi mudah ceritanya tuan-tuan, ada sahabat-sahabat Ansar ini yang telah beriman sebelum kedatangan sahabat Muhajirin. Macam mana mereka beriman? Antaranya kesan perjanjian Aqabah. Macam mana mereka beriman? Antaranya tuan-tuan, komitmen yang tinggi, hasil kerja yang baik daripada seorang sahabat Nabi yang menjadi duta Islam yang pertama pada ketika itu, iaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair bukan calon-calon orang, sehingga digambarkan tuan-tuan di Madinah itu tak ada rumah yang dia tak pernah sampai. Dia sampai belakang untuk sebarkan agama, ajar Al-Quran dan sebagainya. Ramai di kalangan orang, ada di kalangan orang Madinah yang beriman sebelum Nabi dengan sahabat yang lain berhijrah ke tempat mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Dan golongan-golongan wasabiqunal awwalun, sama ada golongan mereka daripada Ansar, Muhajirin ataupun Ansar, mereka ini ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab dalam tafsir disebutkan bahawa Sayyidina Umar pernah, dia kata dia wasiatkan kepada khalifah selepas dia, supaya jagalah sama ada golongan Muhajirin, golongan awal Muhajirin ataupun golongan Ansar yang awal memeluk Islam sebelum Nabi dengan sahabat sampai. Mereka ini ada kemuliaannya. Tuan-tuan, sebab itu dalam peristiwa Nabi sampai ke Madinah, dalam keadaan ada di kalangan penduduk Madinah ni begitu excited nak jumpa Nabi, tapi mereka belum kenal mana satu Nabi. Setengah riwayat sebut Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan bergilir naik unta. Kadang Nabi di atas, Abu Bakar tarik, kadang Abu Bakar di atas, Nabi yang tarik. Bergilir-gilir. Sehinggalah tuan-tuan, giliran untuk Nabi Muhammad ketika mana nak sampai di Madinah itu ialah Nabi Muhammad yang tarik unta, Sayyidina Abu Bakar yang berada di atas unta. Jadi tuan-tuan, pada sangkaan orang Madinah pada ketika itu, barangkali yang duduk atas unta itulah Nabi yang dimuliakan. Mereka serbu orang yang berada di atas unta. Rupa-rupanya tidak. Yang menarik unta itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Excited mereka nak jumpa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat yang ke-8 surah Al-Hashr tadi. Jadi yang pertama disebutkan bahawa ada di kalangan orang Ansar ini beriman sebelum Nabi sampai ke tempat mereka. Apakah sikap mereka terhadap sahabat Muhajirin yang berpindah ke kampung mereka ini? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mengasihi orang yang berhijrah ke tempat mereka. Tuan-tuan, barangkali ada rakan-rakan kita sebagai pelarian yang datang ke sini nak selamatkan diri mereka, agama dan sebagainya, agak-agak macam mana hubungan kita dengan mereka. Barangkali kita membina tembok yang begitu jauh di antara kita dengan mereka, walaupun hakikatnya sama-sama orang beriman. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengasihi sahabat Muhajirin sehingga ada yang sanggup offer isteri dia, pilihlah yang mana aku akan ceraikan bagi pada kamu. Ada yang offer bantuan modal perniagaan, sehingga akhirnya tuan-tuan berjaya sahabat-sahabat Muhajirin ini. Tuan-tuan, macam-macam yang mereka berikan. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mengasihi orang yang berhijrah ke tempat mereka. Tuan-tuan, yang mereka sanggup korbankan apa saja. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada kalanya diriwayatkan bahawa Nabi nak bagi hasil daripada Bahrain kepada sahabat Ansar. Tapi mereka tanya dulu macam mana bahagian untuk sahabat Muhajirin. Mereka sangat mengasihi sahabat Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim.
wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada rakan mereka, yakni muhajirin. Ada yang kaitkan bahawa mereka tidak ada rasa dengki terhadap sahabat muhajirin, walaupun tuan-tuan dari sudut kedudukan, dari sudut tuan-tuan tertib disebut nama mereka. Biasa tuan-tuan dalam surah At-Taubah contohnya, Allah Ta'ala sebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sebut turutan dia, muhajirin dulu baru ansar. Begitulah dalam ayat yang lain, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Disebut turutannya tuan-tuan, disebut muhajirin dulu baru ansar. Dan sahabat-sahabat ansar tidak sedikit pun rasa dengki terhadap sahabat-sahabat muhajirin dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan pada mereka. Kalau kita tuan-tuan, tuan-tuan kita bos besar dekat pejabat, tiba-tiba buat majlis, satu hari pengurusi majlis sebut pegawai lain dulu baru nama kita. Yang pegawai lain itu kadang-kadang pangkatnya rendah pada kita. Kita mula terasa hati, kita rasa nak ambil tindakan terhadap pengurusi majlis lepas ni, sebab kita bos besar. Tetapi tuan-tuan, sahabat ansar terhadap muhajirin tidak timbul pun sedikit pun perasaan dengki dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu ulama sebut yang dimaksudkan ialah tidak ada perasaan dengki terhadap mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara hujah yang digunakan ialah tentang mafhum daripada satu kisah sahabat-sahabat ini, iaitu kisahnya adalah berkaitan dengan satu hari Nabi duduk, sahabat-sahabat duduk dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi kata akan muncul kepada kalian seorang bakal ahli syurga. Tiba-tiba ada seorang sahabat ansar masuk dalam keadaan janggut dia masih basah, ada kesan wuduknya. Keesokan harinya Nabi sebut benda yang sama, akan masuk pada kamu seorang ahli syurga. Masih lagi orang yang sama. Kali ketiga Nabi sebut, masih orang yang sama. Ini cerita daripada Anas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila begitu sahabat ni ada yang excited nak cari apakah rahsia dia jadi ahli syurga. Mudah-mudahan dia boleh contohi. Sahabat itu ialah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr tuan-tuan, dia rancang nak ikut sahabat itu. Dia pun berjumpa dengan sahabat Ansar tadi. Dia pun reka ceritalah, dia kata aku ada masalah dengan ayah aku dah berjanji tak nak jumpa dengan dia 3 hari. Boleh tak aku nak tinggal rumah kamu? Dia reka cerita aja. Jadi sahabat Ansar tadi pun izinkan. Selama 3 malam berturut-turut diceritakan bahawa dia cuba mengintip-ngintiplah apa sangat amalan mulia sahabat Ansar ni sampai Nabi sebut 3 kali dia akan masuk syurga. Sehingga kan tuan-tuan dalam tempoh 3 hari itu dia bersangkakan bahawa tak ada apa-apa pun sahabat ni, melainkan dia ni hanya mengucapkan benda yang baik. Tak ada apa-apa pun ibadah-ibadah besar. Dia tak pernah tengok sahabat tadi bangun mengerjakan solat malam. Kecuali lah kalau dia terjaga kejap, dia akan berzikir sehingga ke waktu subuh. Jadi tuan-tuan, sampai 3 hari dia rasa macam biasa pun, tak ada apa pun. Dia jumpa balik sahabat Ansar tadi, dia pun cerita yang sebenar. Sebenarnya dia kata antara aku dengan ayahku tak ada apa-apa. Cuma dia kata dia nak tengok aja kenapa sampai Nabi sebut kamu ni sebagai ahli syurga sampai 3 kali berturut-turut dan kamu masuk. Jadi tuan-tuan, sahabat tadi pun kata tak ada apa melainkan apa yang kamu lihat. Bila sahabat tadi pun nak balik, dia pun sebut benda yang sama melainkan apa yang kamu lihat. Cuma dia kata tidak pernah terlintas dalam hatiku nak berbohong terhadap kaum muslimin, dan tidak terlintas dalam hatiku perasaan dengki terhadap apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tak ada sifat dengki. Kita tuan-tuan kadang dengki, terlintas dengki-dengki, cepat-cepat istighfar. Tengok jiran beli kereta baru, rasa dengki. Tengok jiran beli perabot baru, rasa dengki. Minta simpang tuan-tuan daripada perasaan dengki tersebut menginap dalam diri kita. Tuan-tuan, sedangkan kisah Nabi Allah Yusuf dulu pun kita pernah bincang, berlaku perasaan dengki di kalangan adik-beradik, apatah lagi orang lain. Jadi tuan-tuan, berhati-hati dengan sifat dengki. Apa lagi sifat mereka terhadap orang muhajirin? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Mereka mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walaupun saat itu mereka memerlukannya. Inilah tingkatan yang tertinggi dalam ukhuwah Islamiah, iaitu al-ithar. Kata Syahid Imam Hasanul Banna, ada beberapa tingkatan ukhuwah. Serendah-rendah ukhuwah ialah salamatu sadri, belapang dada. Cuba kita cek sama-sama kita, ada belapang dada tak? Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita banyak terlibat dengan organisasi, NGO, persatuan, surau, masjid dan sebagainya, kadang-kadang Allah Ta'ala uji sikap kita. Kadang-kadang meeting benda simple je, tembok surau nak berwarna apa? Yang ni kata biru, yang ni kata ungu, yang ni kata hijau, bergaduh. Last sekali keputusan dibuat, bolehlah satu kala ni keluar daripada meeting, tak puas hati, simpan. Bila orang lain tegur, kebetulan orang kata, tak cantik lah warna ni. Itulah aku dah kata dah dalam meeting, tapi simpulan-simpulan ni tak tegah juga. Kadang simpan dalam hati. Tuan-tuan, sedangkan Hasanul Banna kata itu adalah serendah-rendah ukhuwah. Maksudnya kalau yang serendah-rendah pun tak ada di kalangan kita, agak-agak tahap mana ukhuwah kita sama orang beriman. Peringkat pertengahan ukhuwah ialah al-musawah, iaitu disamatarakan, yakni dikaitkan dengan sebagaimana hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu kasih pada diri kamu sendiri. Tuan tanya kita, ada tak kita rasa bertanggungjawab kalau kita tak suka terlibat dengan satu silap dan dosa? Kalau jiran kita terlibat, ada tak kita rasa nak tegur ataupun nak perbetulkan sebagaimana kita sayang pada dia? Kalau jiran kita memerlukan, ada ke tidak kita tolong dia sebagaimana kalau kita susah kita pun nak selesaikan masalah itu? Ini sebagai muhasabah. Dan tingkatan yang paling tinggi kata Hasanul Banna ialah al-ithar, iaitu mengutamakan saudara daripada diri mereka sendiri walaupun saat mereka memerlukan. Dan Ansar telah membuktikan mereka boleh utamakan saudara mereka Muhajirin daripada diri mereka sendiri walaupun saat itu mereka memerlukan. Tuan-tuan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata ulama, kedudukannya lagi tinggi daripada yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan contohnya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makanan yang disukainya, ataupun wa atal mala ala hubbihi, mereka memberikan harta yang mereka sukai. Dalam memberi, tuan-tuan, Quran ajar kita lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak dikira kebajikan sehinggalah kamu beri benda yang kamu suka. Tengok tuan-tuan, bila kita buat operasi bantuan banjir, kita open, siapa-siapa ada pakaian terpakai, letaklah di masjid, kita nak bawa ke pantai timur. Tuan-tuan, kadang-kadang yang diletak itu ialah pakaian terpakai yang tak boleh pakai dah. Tuan-tuan, kita nak kena pilih, Allahu Akbar. Tu tak kira lagi stokin, singlet pun dia bagi, tie pun bagi tuan-tuan dekat masa banjir. Kita nak kena check pula. Sebab ada di kalangan pemikiran orang kita, bila memberi ni, bagi benda yang kita dah tak maulah. Sedangkan tidak, Quran ajar kita bagi benda yang kita masih lagi suka, kita sayang. Walaupun tak paling baru pun kita kata, tapi benda tu elok lagi, dah bahasanya. Tuan-tuan, orang yang memberikan makanan yang disukainya, itu pun dah kedudukan yang baik. Tetapi tuan-tuan, kedudukan mereka belum tercapai sebagaimana wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sebab orang yang memberikan apa yang disuka, mungkin dia ada lagi untuk dia, dia ada lebih, dia suka tapi dia ada lebih, dia bagi pada saudara dia yang baik, yang elok. Tuan-tuan, beli durian Musang King dengan durian kampung, kalau boleh bagilah hak kat orang hak Musang King tu. Susah tuan-tuan nak sampai tahap tu kan, susah. Tuan-tuan, al-ithar tadi, mereka berikan benda yang pada saat itu mereka perlukan. Bukan kata ada lebih, patutnya itu cukup untuk mereka, mereka boleh berikan. Ini susah nak capai, tuan-tuan. Sebagaimana kisah di sebalik peperangan Yarmouk yang kita lihat, tuan-tuan, yang begitu masyhur ceritanya. Bila ada seorang tentera Islam cedera, perlukan air, baru nak minum dengar kawan mengadu, ngeluh, cedera juga perlukan air. Pasing dah, dikata, pasinglah pada kawan dia. Baru nak minum, dengar pula yang seorang lagi mengeluh sakit, perlukan air. Tak apa, dia kata pasing pada sahabat. Akhirnya ketiga-tiga mereka mati dalam keadaan tak sempat nak minum air, walaupun salah seorang di kalangan mereka sanggup mengorbankan sampai ke tahap itu. Dalam satu hadis,
Dalam satu kisah yang diriwayatkan tuan-tuan, ada kisah satu hari seorang sahabat mengadu, sahabat Muhajirin mengadu pada Rasulullah, dia berada dalam kesulitan. Nabi suruh isteri-isterinya tolong selesaikan masalah sahabat tadi. Tapi isteri-isteri Nabi kata mereka pun tak ada apa-apa. Nabi tanya sahabat, siapa yang sanggup nak tolong saudara kita ni yang berada dalam kesulitan, lapar masa itu? Ada seorang sahabat Ansar offer diri dia. Saya wahai Rasulullah, dia kata. Bawa balik ke rumah, dia katakan kepada isteri dia, ini adalah tetamu Rasulullah. Jangan kamu sembunyikan apa ada makanan yang ada rumah kita. Hidang belaka semua untuk tetamu Rasulullah. Kata isteri dia, rumah kita tak ada makanan apa, melainkan cukup untuk anak-anak saja, untuk keluarga kita saja. Lalu dia kata, kalau anak-anak nak makan, tidurkan anak-anak awal. Hidangkan semua makanan tadi untuk tetamu Rasulullah. Hidang satu hal, dipadamkan lampu supaya mungkin sahabat Muhajirin yang lapar tadi beranggapan sahabat Ansar tadi pun makan juga di dapur. Sampai tahap itu. Satunya bagi makan, yang keduanya nak bagi tenang dalam keadaan tenang masa makan. Macam kita lah tuan-tuan, kalau pergi rumah kawan, ziarah kawan, kawanmu hidang mi goreng. Dia kata sebungkus ni lah hak beli kedai mamak depan tu tadi. Ni lah yang ada pun beda nak makan malam ni. Makanlah. Dia tak makan. Sambil kita nak suap meleleh air liur dia tuan-tuan. Kita pun tak lalu nak makan tuan-tuan. Yang pertama sebab air liur meleleh tu lah kan. Yang keduanya takkan tuan rumah tak makan, kita makan. Lepas tu dia duduk cerita pula makanan ni je yang ada untuk malam ni. Kita tak lalu nak makan tuan-tuan. Sahabat Ansar tadi sanggup berpura-pura makan, tidurkan anak-anak awal supaya sahabat Muhajirin tadi makan dalam keadaan tenang. Malamnya mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Keesokan harinya Nabi menggambarkan Allah Subhanahu wa taala kagum dengan sepulan dan fulanah ini, yang pada malam hari itu mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Keesokan paginya tuan-tuan, turunlah ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah yang kita bacakan tadi. Penghujung ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr tadi, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang boleh jaga diri dia daripada sifat bakhil, itulah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah tercapai tahap tertinggi ukhuwah di kalangan sahabat Ansar dan Muhajirin, iaitu al-ithar. Mereka sanggup utamakan sahabat yang memerlukan, walaupun masa itu mereka juga memerlukannya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat orang beriman pada asalnya. Dan tuan-tuan, cerita sahabat Ansar dan Muhajirin ini boleh dijadikan tauladan dalam kehidupan kita, dalam hidup kita bermasyarakat, hidup kita berjiran dan sebagainya. Moga-moga tuan-tuan, ukhuwah Islamiah sebati dalam diri kita. Moga-moga tuan-tuan, kita tidak menjadi orang yang pentingkan diri sendiri dan sebagainya. Biarlah kita ni jadi orang yang pemurah dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada ayat yang ke-10 tadi, maka tuan-tuan, hakikatnya orang beriman itu adalah bersaudara, tidak dibataskan dengan kedudukan, warna kulit, dengan harta, dengan asal keturunan dan sebagainya. Tetapi kita semua adalah bersaudara. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala pesan, kalau ada kawan-kawan bertelagah dan sebagainya tuan-tuan, damaikanlah. Bukan jadi batu api tuan-tuan, bagi pecah lagi, tidak, tapi damaikanlah. Moga-moga daripada damai itu, pada masa yang sama kita bertakwa kepada Allah, dan daripada itu kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-11 agak panjang. Makali tuan-tuan, makan masa yang agak panjang untuk kita bincangkan. Jadi saya tangguhkan dulu ayat yang ke-11. Cuma saya nak mengajak tuan-tuan, ibu ayah yang mungkin ada Quran, ada yang ada handphone, tolong semak kejap ayat yang ke-11. Sebab saya kira benda ni saya nak sentuh, sebab kadang-kadang orang tersilap baca Quran ayat ini. Saya sendiri pun pernah silap tuan-tuan dulu. Kalau perhatikan ayat yang ke-11, saya baca sepintas lalu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh perhati, bagi ada yang ada Quran, ada yang ada software dalam handphone dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. InsyaAllah sampai situ okey, kita baca. Cuma sambungan daripada ayat itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Okey, tuan-tuan cuba perhatikan perkataan selepas bi'sa tu. Cuba perhatikan baris kasrah dalam perkataan selepas bi'sa itu. Baris kasrah itu adalah hak milik huruf lam. Walaupun kita tengok huruf alif lam, kebiasaannya kita duk ingat kasrah itu milik alif ataupun hamzah. Lepas tu kita pun kadang-kadang kita baca bi'sal ismu. Sebenarnya bukan bi'sal ismu, tetapi bi'salismu. Lis, bukan sal ismu, tapi bi'salismu. Tuan-tuan perhatikan. Saya sebut, saya pun dulu pernah tersilap, kawan tegur, betul kan? Jadi saya ulang sekali lagi, bukan bi'sal ismu, tetapi bi'salismu. Kasrah itu adalah hak milik huruf lam. Sikit je beza kedudukan dia, tuan. Sebab kita duk jumpa perkataan lain, kalau alif lam ada baris kasrah ke apa, itu hak milik alif ataupun hamzah. Tapi dalam ayat ini, ia adalah hak milik huruf lam yang mesti diberikan haknya, tuan. Supaya tak berubah maksud dan makna dan sebagainya. Jadi kita bacalah dengan bi'salismu. Alif, dalam alif lam alif tu, alif itu baris dia ialah sebagaimana hamzah wasal, ada tanda dia. Dia bukan baris kasrah. Jadi itu moga-moga tuan-tuan, saya sendiri pun tak baca silap lagi lepas ni, dan kita pun tak baca lagi silap selepas ini. Moga-moga tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk terus istiqamah membaca Al-Quran, bahkan menghayati ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ma'asabaka min hasanatin faminallah, wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi nak ini. Sambil-sambil tuan saya iklankanlah, sebelum baca surah Al-Hujurat ni kita baca surah Yusuf. Antara buku yang saya gunakan, buku yang diterbitkan oleh Syabab Syabab atas PKNS tu. Tajuk dia belajar dari seni politik Nabi Yusuf, buku tu. Jadi kebetulan petang tadi buat rakaman di IKIM untuk slot Dunia Buku tu yang biasa ada hari Khamis, esoklah 9 suku malam. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, esok adalah keluar pukul 9 suku malam, ulasan tentang buku tersebut sepintas lalu. Tapi kita dah habis dah lah cerita buku tu, sekadar nak bagi tahu je. InsyaAllah moga-moga tuan-tuan bertambah penghayatan kita mencintai Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu Muhammadin tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.